Menteri Pengangkutan. Salam sejahtera, salam perpaduan, Tuan Ketua. Izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 33 orang ahli yang berhormat terhadap Kementerian Pengangkutan yang telah pun membahaskan dan menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tugas Kementerian Pengangkutan. Tuan Ketua, kita ada 3 sektor utama iaitu darat, udara dan maritim. Saya akan bermula dulu dengan sektor darat. Yang pertamanya berkenaan dengan isu projek High Speed Rail Kuala Lumpur, Singapura. Saya ingin memulakan ucapan saya bagi menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan dan Yang Berhormat Jelantut. Kementerian Pengangkutan telah meneliti semua aspek pembinaan projek dan berpandangan suatu model kerjasama inisiatif swasta ataupun PFI perlu diterokai dengan lebih lanjut. Pihak swasta yang berkemampuan dari segi teknikal dan kewangan perlu dilibatkan bagi memastikan kelestarian operasi dalam jangka masa panjang. Pada masa ini, pihak syarikat pelaksana projek High Speed Rail ataupun HSR, MyHSR Corporation Sdn Bhd sedang menyediakan dokumen tawaran Request for Information untuk menjemput pihak-pihak swasta yang berminat untuk melaksanakan projek ini secara PFI. Diharapkan dengan penglibatan pihak swasta akan dapat menyumbang kepada kecekapan pembinaan agar rakyat dapat menikmati kemudahan HSR dalam masa yang paling singkat. Berkenaan projek HSR ke Thailand pula, Kementerian Pengangkutan juga telah meneliti kemungkinan penyambungan Kuala Lumpur ke Bangkok melalui pre-feasibility study yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Namun begitu, pada masa ini, kerajaan ingin meneliti kemungkinan pelaksanaan jajaran Kuala Lumpur ke Singapura secara swasta terlebih dahulu. Tuan Ketua, isu yang kedua berkenaan dengan cadangan projek kereta api Trans Borneo bagi menghubungkan Sarawak, Sabah, Brunei dan Kalimantan. Untuk makluman Yang Berhormat Tenum, Kementerian Pengangkutan mengikuti rapat perkembangan ibu kota baharu Indonesia iaitu Nusantara di Kalimantan Timur dan impaknya terhadap sektor pengangkutan di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, pihak kementerian belum mempunyai cadangan untuk membina rangkaian kereta api menghubungkan Sarawak, Brunei, Sabah dan Nusantara iaitu ibu kota baharu Indonesia. Di Sarawak, tumpuan sedang diberikan kepada penyediaan rangkaian rel bandar di bawah projek Kuching Urban Transport System yang diterajui oleh Sarawak Metro. Manakala di Sabah, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan infrastruktur kereta api serta mutu perkhidmatan kereta api Sabah yang diterajui oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Namun begitu, pihak Kementerian Pengangkutan bersedia untuk membantu mana-mana pihak yang berminat untuk menjalankan feasibility study dalam projek tersebut. Tuan Ketua, berkenaan dengan isu projek, status projek ECRL, untuk makluman Yang Berhormat Paya Besar, projek laluan rel Pantai Timur ECRL merangkumi 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor sepanjang 665 km bermula daripada Kota Baru Kelantan sehingga ke Pelabuhan Kelang, Selangor dengan 20 stesen yang akan dibina. Sehingga bulan Januari 2023, pembinaan keseluruhan projek ini telah mencapai kemajuan sebanyak 39.64% dan akan menyaksikan tahun 2023 sebagai tahun puncak pembinaan ECRL yang melibatkan kerja-kerja beam launching, pembinaan stesen, pemasangan landasan dan lain-lain. Pada masa ini, kebanyakan kerja-kerja pembinaan seperti pembinaan jambatan yang menggunakan jentera beam launcher, kerja-kerja pengorekan dan pembinaan terowong sedang giat dijalankan dari negeri Kelantan sehingga ke Pahang. Selain itu, bagi kerja-kerja struktur seperti jambatan, jejambat dan aktiviti subgrade juga sedang rancak dijalankan di sepanjang jajaran ECRL. Di samping itu, kerja-kerja awalan di terowong-terowong lain juga telah bermula seperti di terowong Gombak dan terowong Serendah yang terletak di negeri Selangor. Kerja-kerja pengorekan juga telah bermula di terowong Genting yang merupakan satu-satunya terowong berkembang bagi projek ECRL yang dikorek menggunakan kaedah Tunnel Boring Machine ataupun TBM. Seterusnya, pengambilan balik tanah yang terlibat di dalam negeri Selangor telah diwatakan di bawah Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960. Pada masa ini, tarikh penyiapan projek ECRL dari Kota Baru Kelantan sehingga ITT Gombak Selangor masih kekal seperti yang dijadualkan iaitu pada 31 Disember 2026, manakala dari Gombak sehingga ke Pelabuhan Kelang dijangkakan akan siap pada 31 Disember 2027. Tuan Yang Ketua, berkenaan dengan isu cadangan penambahan bas di Lembah Kelang.
Untuk makluman Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Petaling Jaya dan Yang Berhormat Bangi, terdapat 5 kategori saiz bas yang digunakan bagi perkhidmatan bas berhenti-henti pada masa ini, iaitu bas 2 tingkat, bas panjang, bas midi, bas mini dan coaster. Penggunaan bas dengan saiz yang lebih kecil mengambil kira permintaan dan purata jumlah penumpang ini telah dapat mengurangkan kos operasi pengendali sekaligus mengurangkan subsidi kerajaan bagi menyediakan perkhidmatan ini. Bezanya bas bersaiz kecil yang digunakan ketika ini berbentuk lebih moden berbanding bas mini berwarna merah jambu yang digunakan pada ketika dahulu. Kerajaan sentiasa komited untuk memperkasakan pengangkutan awam sebagai perkhidmatan yang penting kepada rakyat, sama ada di Lembah Kelang ataupun di luar bandar. Pada masa ini, jumlah bas berhenti-henti yang beroperasi di Lembah Kelang adalah sebanyak 1,981 bas merangkumi 501 laluan dalam memastikan kelangsungan perkhidmatan di semua koridor utama. Perkhidmatan bas ini disediakan oleh Rapid Bus Sdn Bhd dengan jenama Rapid KL serta pengendali-pengendali lain dengan kekerapan waktu puncak di antara 10 minit hingga ke 30 minit bergantung kepada laluan. Perkhidmatan bas ini menghubungkan pusat-pusat pertempatan ke pusat bandar dan stesen-stesen rel bagi memudahkan pergerakan penduduk Lembah Kelang. Selain itu, perkhidmatan bas percuma Go KL juga telah ditambah baik kepada 11 laluan dengan 67 hentian bas yang membantu menghubungkan penumpang tempat-tempat tumpuan di sekitar pusat bandaraya Kuala Lumpur secara percuma. Perkhidmatan taksi dan e-hailing iaitu tempahan kenderaan secara atas talian juga merupakan pelengkap kepada jaringan pengangkutan awam dari segi perjalanan batuan pertama dan akhir. Penumpang boleh menggunakan perkhidmatan taksi dan e-hailing sama ada sebagai pergerakan jarak dekat, jarak jauh ataupun pengantara sahaja. Sesuai dengan arus perubahan teknologi semasa, perkhidmatan e-hailing mempunyai liputan lebih meluas dan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik berbanding dengan kaedah tradisional. Kerajaan juga dalam kerangka untuk melesenkan perkhidmatan bas on demand sebagai satu alternatif dan pilihan kepada pengguna sesuai dengan gaya hidup dan keperluan masa masing-masing yang berbeza-beza. Secara keseluruhannya, kepelbagaian alternatif pengangkutan awam ini akan dapat memenuhi tuntutan rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan pengangkutan awam yang efisien dan boleh diharapkan.